Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala ma ba'du. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk fiqh, dan saya akan mulakan dengan definisi fiqh kerana berdasarkan pengalaman masih berlaku kekeliruan setengah-setengah hatta pelajar-pelajar universiti dan setengah masyarakat awam berkaitan dengan makna fiqh itu sendiri. Ada yang menganggap bahawa fiqh itu fardu ain dan sebagainya lah. Jadi saya akan mulakan dengan makna fiqh. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab fiqh, ulama membahaskan makna fiqh ni kepada dua bahagian. Yang pertama, makna fiqh dari sudut bahasa Arab, dan yang kedua, makna fiqh ataupun makna fiqh menurut istilah ataupun menurut syarak lah. Jadi kalau kita melihat kepada makna fiqh dari sudut bahasa Arab, setengah-setengah kitab menyebutkan bahawa lil fiqhi maknayan. Fiqh itu ada dua makna. Satunya lughawi, satunya istilahi. Satu makna dari sudut bahasa, satu makna dari sudut istilah. Dia kata min haitsul lughah, min makna al-lughawi, makna dari sudut bahasa Arab, fiqh bermaksud al-fahmu. Fiqh bermaksud faham, memahami, mengetahui. Al-fahmu, al-ilmu, mengetahui, atau al-ilmu ataupun al-fahmu. Cuma kalau sebut al-fahmu, setengah-setengah kitab disebut al-fiqhu ialah al-fahmul amik. Fiqh adalah satu kefahaman yang mendalam. Maksudnya dia satu kefahaman yang mendalam, yang mendasar sampai kepada akar umbi lah, bukan kefahaman yang secara mendatang. Jadi kalau sebut fiqh, bahasa Arabnya makna yang sesuai ialah yang sinonim dengan maksud fiqh itu ialah al-fahmu al-amik, iaitu satu kefahaman yang mendalam. Yang kedua, fiqh bermaksud al-ilmu, iaitu pengetahuan dan juga ataupun mengetahui. Makna ini kita boleh lihat disebutkan dalam Quranul Karim. Antaranya ialah kalau kalimah fiqh itu sendiri bermaksud faham ataupun bermaksud ilmu. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-78. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la yakaduna yafqahuna haditha. Jadi mereka hampir-hampir tidak faqih mengenai percakapan. Jadi kalimah yafqah di sini bermaksud yafhamun. Ai la yafhamuna hadithan. Jadi apa yang berlaku kepada kaum itu, mereka hampir tidak memahami percakapan yang dipertuturkan kepada mereka. Jadi makna yafqahuna dalam ayat ini maksudnya ialah yafhamuna. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ayat berkaitan dengan tasbih haiwan, burung-burung. Allah SWT menyebutkan bahawa makhluk-makhluk lain selain daripada manusia juga bertasbih kepada Allah SWT. Antaranya burung-burung, mereka makhluk yang bertasbih kepada Allah SWT. Cuma Allah SWT menyebutkan bahawa lakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak faqih tentang tasbih mereka. Faqih di sini ialah tafqahun, di sini bermaksud la tafhamuna tasbihahum, kamu tidak faham tasbih, bentuk tasbih mereka itu. Kalaulah kita dengar burung bertasbih, burung yang bunyi, yang mengeluarkan bunyi-bunyi, pelbagai bunyi itu adalah tasbih daripada mereka, sudah pastinya kita rasanya lebih insaf dan lebih bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bukan kita sahaja yang
bertasbih memuji Allah SWT. Makhluk-makhluk lain juga bertasbih kepada Allah Taala. Cuma Allah SWT sebut dalam Quran bahawa lakin la tafqahuna tasbihahum. Kita ini makhluk manusia tidak memahami bagaimana bentuk tasbih burung itu sendiri. Dan surah Al-Isra ayat 44. Makna fiqh juga, fiqh dengan maksud faham juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 869, Nabi SAW bersabda, Inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Nabi bersabda, sesungguhnya panjangnya solat seorang lelaki dan pendek khutbahnya menandakan. Ma'innah maksudnya ialah alamah, tanda. Ma'innatan min fiqhihi, tanda kefakihan seseorang itu. Jadi maknanya kalimah fiqh di sini bermaksud faham. Ma'innatun min fahmihi, tanda kefahaman seseorang itu. Jadi tanda seorang itu faham agama ialah solat dia panjang, khutbah ni pendek. Maknanya kalau khutbah tu panjang, solat dia pendek sekejap. Ini contoh solat dalam konteks solat Jumaat lah. Maknanya kalau khutbah dia tu panjang tapi solatnya sekejap, itu tanda. Secara mafhum mukhalafah daripada hadis ini, kita boleh sebutkan bahawa itu tanda dia tidak faham fiqh. Nabi SAW sebut tanda seseorang itu faham agama ialah faham hukum, ialah solatnya panjang. Tula salatil rajuli, panjang solat seorang itu. Wa qisara khutbatihi, dan khutbahnya pendek. Jadi itu adalah ma'innah min fiqhi, ma'innatun min fahmihi, tanda kefahaman seseorang itu. Kalau menurut Syekh Muhammad Zuhaili, ilmu ni ada 3 makna. Kan kita sebut fiqh ni ada 2 maksud dari sudut bahasa Arab. Yang pertama, fiqh dengan maksud al-fahmul amik, satu kefahaman yang mendalam. Satu lagi bermaksud ilmu, iaitu pengetahuan, dan satu ilmu lah. Menurut Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu, dia sebutkan bahawa kalau sebut ilmu itu dia ada 3 makna. Apa maksud ilmu? Belajar ilmu. Dia orang yang berilmu. Ilmu ni apa tuan-tuan? Syekh Muhammad Zuhaili menyebutkan bahawa ilmu itu ada 3 makna. Yang pertama, ilmu ialah masailu wa hiya al-qadaya allati yubhasu anha fil ilmi. Ilmu merujuk kepada permasalahan, isu-isu yang diperbahaskan dalam satu-satu ilmu. Jadi isu-isu, topik-topik, permasalahan yang dibahas, yang dikaji dalam satu disiplin ilmu, itu disebut sebagai ilmu. Contoh dalam disiplin fiqh, kita ada bab taharah, solat, zakat, haji. Jadi itu apa tu? Itu adalah masail. Taharah satu masail, mas'alatun minal masail, satu isu, satu permasalahan allati yubhasu anha, yang diperbahaskan dalam satu-satu disiplin ilmu. Jadi taharah, solat, zakat, haji dan sebagainya sampailah ke tajuk yang terakhir dalam disiplin fiqh, dalam ilmu fiqh, itu ialah ilmu. Itu adalah ilmu, merujuk kepada ilmu. Jadi ilmu yang pertama, kalau menurut Syekh Muhammad Zuhaili, makna ilmu yang pertama ialah permasalahan dan isu-isu yang diperbahaskan dalam satu-satu bidang ilmu. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Jadi kalau kita belajar fiqh, kalau kita belajar tajuk taharah, maksudnya kita sedang mempelajari ilmu, satu perbahasan ilmu. Kalau kita belajar pindah kepada tajuk taharah, bersuci, solat, jadi kita pindah kepada permasalahan yang kedua, ataupun kita pindah, atau kita sedang mempelajari ilmu yang kedua. Jadi itu masail dan qadaya yang dibahaskan dalam satu-satu ilmu disebut sebagai ilmu. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Zuhaili. Yang kedua, ilmu ialah menurut Syekh Muhammad Zuhaili, ilmu ialah idraku hadhil masail, ay ma'rifatu hukmiha ala sabilil jazmi wa itminan. Ilmu ialah idrak hadhil masail, menguasai, memahami
permasalahan isu-isu yang dibahaskan tu. Jadi yang pertama ialah isu, itu juga ilmu. Yang kedua, kalau sebut ilmu, ialah kefahaman dan juga pengetahuan kita terhadap permasalahan yang dibahaskan tu. Dengan bahasa lain dia kata ma'rifatu hukmiha ala sabilil jazmi wa itminan, iaitu mengetahui hukum-hukum perbahasan, mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dibahaskan dalam bentuk jazam dan itminan, dalam bentuk yang tuntas dan meyakinkan. Jadi kita memahami, kita mengetahui satu-satu hukum ataupun kita mengetahui hukum terhadap satu-satu isu dalam bentuk yang yakin dan juga meyakinkan dan menenangkan kita. Maksudnya kita yakin dengan ilmu tu dan kita jazam, mana kita pegang, kita kukuh, kita mantap dengan pengetahuan kita, itu dianggap sebagai ilmu. Jadi yang kedua, kalau mengikut Syekh Wahbah Zahili, pengetahuan ataupun kita mengetahui hukum yang dibahaskan, mana kita contohnya kita mengetahui hukum taharah, berkaitan dengan taharah dengan detailnya daripada A hingga ke Z. Kita mengetahui hukum berkaitan dengan perbahasan solat daripada A hingga Z. Jadi pengetahuan kita, maklumat kita mengenai hukum berkaitan dengan taharah solat itu adalah merujuk kepada ilmu. Makna yang kedua kepada ilmu. Yang ketiga, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahawa ilmu bermaksud al-malakah allati tahsul lidarisin atau lidarisi hadhihi al-masail wa mumarasatiha. Ilmu ialah satu malakah, satu skill, satu kebolehan, satu malakah, kemahiran yang diperolehi oleh orang yang mempelajari ilmu-ilmu ini. Jadi maknanya ini ilmu dengan makna yang ketiga. Ilmu dengan makna yang ketiga ini lebih dalam, sebab dia bukan hanya mengetahui hukum, itu ilmu dengan makna yang kedua, mengetahui hukum kepada perbahasan. Tetapi ilmu di sini dengan maksud yang ketiga ialah dia memperolehi satu kemahiran hasil daripada dia mempelajari permasalahan ataupun isu-isu yang dia belajar. Maksudnya dia belajar fiqh ni daripada dia belajar taharah, kemudian dia belajar solat, kemudian dia belajar tajuk puasa, zakat, haji dan sebagainya sampailah akhir. Hasil daripada dia belajar ilmu-ilmu itu, hasil daripada dia mengetahui hukum kepada isu-isu itu, akhirnya dia mendapat satu malakah, satu skills, satu kemahiran yang diperolehi hasil daripada mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut dan hasil mumarasah dia. Maksudnya hasil dia selalu mumarasah, maksudnya hasil daripada selalu latihan. Dia melatih dirinya dalam disiplin ilmu tertentu sehingga dia mendapat satu kemahiran dalam bidang tersebut, dalam disiplin ilmu tersebut. Jadi kemahiran itu, skill itu, malakah itu adalah disebut sebagai ilmu. Jadi ilmu mengikut Syekh Wahbah Zuhaili ada tiga. Sekali lagi saya sebut, yang pertama, ilmu ialah merujuk kepada isu-isu yang dibahaskan dalam satu disiplin ilmu. Permasalahan, sat-sat topik yang dibahaskan dalam topik, sat-sat topik dan sebagainya, itu adalah ilmu. Yang kedua, ilmu ialah mengetahui hukum kepada permasalahan itu. Itu juga ilmu. Dan yang ketiga ialah lebih daripada itu, ilmu merujuk kepada kemahiran yang diperolehi oleh seseorang yang mempelajari satu-satu isu ataupun permasalahan-permasalahan yang dia belajar. Dia mumarasah, maksudnya dia mumarasah maksudnya dia melazimi, dia melatih diri dia dalam bidang tertentu sehingga dia mendapat satu malakah, satu skill. Jadi skill itu dianggap sebagai ilmu. Sebagai contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Contoh, orang yang belajar, orang yang main bola ataupun main badminton, dia main
dia mengetahui macam mana cara nak main, cara nak sepak bola ataupun cara nak servis bola bulu tangkis, badminton tu dia tahu. Akhir sekali dia dapat satu skill macam mana tendang bola dan melencong dan sebagainya. Jadi skill ini adalah ilmu. Mengetahui bagaimana nak servis, nak sepak bola, nak tendang bola supaya laju, ilmu. Okey. Jadi maknanya skill itu dia lebih tinggi. Kemahiran yang diperolehi hasil daripada dia belajar, hasil daripada dia menekuni satu-satu bidang ilmu, itu lebih tinggi. Dan itu juga adalah ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Suhaili. Ada yang berpendapat bahawa fiqh diambil daripada kalimah al-faq'u, mustaq ataupun pecahan asal daripada kalimah al-faq'u, yang bermaksud pecah, yang bermaksud pecah dan juga terbuka, pecah dan buka. Antaranya ialah yang disebut oleh Ibnu Athir dalam kitab dia Nihayah fi Gharibil Hadith, juzuk yang ketiga muka surat 465. Dia sebutkan bahawa ni satu pendapat, fiqhu, al-fiqhu daripada kalimah al-faq'u. Faq'u maksudnya pecah dan juga terbuka. Disebutkan oleh ulama, dihuraikan oleh ulama, kalimah faq'u dikaitkan dengan fiqhu sebab sebenarnya dia ada pertalian. Sebab apabila seseorang itu mendapat fiqhu, iaitu faham, mendapat kefahaman, mendapat ilmu dan mendapat kemahiran, bermaksud al-faq'u, maksudnya sudah benda yang sebelum ini tertutup, benda yang sebelum ini terbuku, sekarang ini sudah mula pecah dan dia sudah mula nampak, dah mula terbuka untuk dia memahami. Sebelum tak nampak, tertutup. Sekarang ini apabila dia mendapat fiqhu, mendapat kefahaman, jadi maknanya kekusutan itu ataupun benda yang dia tak nampak, yang dia gelap itu sudah pecah dan sudah terbuka dan sudah terang. Jadi itu munasabah kenapa setengah-setengah ulama berpendapat kalimah fiqhu diambil daripada kalimah al-faq'u. Kalimah faq'u bermaksud pecah dan juga terbuka. Sebab ada makna, ada pertalian makna antara kalimah fiqhu dengan al-fiqhu, al-faq'u dengan fiqhu. Kalau mengikut kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, kalau kita tengok jilid yang pertama dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu karangan Syekh karangan 4 orang ulama Syria yang cukup hebat. 3 orang ulama, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Bugha dan juga Syekh Ali Asyarbaji. Dia menyebutkan bahawa fiqh ada 2 maksud dari sudut istilah. Sekarang ni kita akan cuba membahas maksud fiqh dari sudut istilah. Jadi yang pertama, fiqh ialah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi ahkamil al-mukallafin ataupun bi a'mal al-mukallafin wa aqwalihim al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kalau sebut min adillatiha at-tafsiliyah, dia merujuk kepada nusus min al-Quran wa sunnah wa ma yatafarra'u anhuma min ijma' wa ijtihad. Jadi fiqh dari sudut istilah ada 2 makna, ada 2 maksud. Yang pertama, fiqh bermaksud al-ilm ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syarak. Fiqh bermaksud mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan juga berkaitan dengan ucapan dan juga perkataan yang dilafazkan oleh mukallaf yang diistinbat daripada dalil-dalil tafsiliyah, iaitu nas-nas daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga
dalil-dalil pecahan daripada Quran dan Sunnah, iaitu daripada ijma' dan juga ijtihad dan lain-lain lah. Ini maksudnya merujuk kepada ilmu usul fiqh itulah. Dalil ada 3 bahagian: dalil yang disepakati oleh semua ulama', dalil yang disepakati oleh jumhur ulama', dan juga dalil yang tidak disepakati hatta dalam golongan jumhur ulama'. Jadi fiqh, maksud fiqh yang pertama ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berkait dengan perbuatan mukallaf dan juga pertuturan mukallaf, yang mana hukum syarak itu diistimbat, diterbit, dikeluarkan daripada dalil-dalil tafsiliyah, iaitu nas-nas yang lebih spesifik berkaitan dengan satu-satu hukum, sama ada daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma' dan juga daripada ijtihad. Jadi kalau sebut fiqh, yang pertama menurut syarak, disiplin menurut disiplin ilmu lah. Kalau sebut fiqh tu apa? Fiqh ialah mengetahui ma'rifatul ahkam syariah, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkait dengan perbuatan mukallaf dan juga berkait dengan pertuturan mukallaf, yang mana ilmu itu diistimbat daripada dalil-dalil yang bersifat tafsili, iaitu dalil-dalil yang terperinci. Sebab dalil ni dalam usul fiqh ada 2 bahagian. Satu, dalil yang disebut sebagai dalil ijmaliyah, dalil secara umum, ijmali. Yang kedua, dalil tafsili, dalil yang lebih terperinci. Dalil ijmali ialah Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu dalil ijmali. Manakala dalil tafsili ialah nas-nas yang lebih khusus daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW itu terhadap yang menyatakan hukum khusus terhadap satu-satu isu lah. Sebagai contoh, nas tafsili. Contoh, kita mengatakan bahawa dari segi hukum, niat dalam amalan niat berwuduk, niat ketika mengambil wuduk adalah wajib. Jadi hukumnya dari segi hukum ialah berniat ketika mengambil wuduk. Itu amal perbuatan mukallaf. Apa hukum berniat ketika mengambil wuduk? Sebab mengambil wuduk adalah perbuatan mukallaf. Persoalannya ialah apa hukum berniat ketika mengambil wuduk? Dari segi hukum wajib. Jadi mengetahui hukum kepada satu-satu perbuatan mukallaf itu disebut sebagai fiqh. Mengetahui hukum wajibnya berniat ketika mengambil wuduk itu adalah fiqh. Kemudian hukum wajib berniat ketika wuduk, mana dalilnya? Dalilnya ialah daripada firman sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan kepada niat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi fiqh ialah kita mengetahui macam mana fiqh tadi. Definisi fiqh yang pertama, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Dalam definisi lain disebut ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syarak yang bersifat amali. Definisi yang lain menyebutkan fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang terkait dengan perbuatan mukallaf dan juga pertuturan mukallaf, yang mana hukum itu diambil, diistimbat, dikeluarkan daripada dalil-dalil tafsili. Contoh, mengetahui bahawa wajib berniat ketika mengambil wuduk. Jadi mengetahui ma'rifatu ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum syarak. Jadi mengetahui wajibnya berniat ketika mengambil wuduk. Ma'rifatu ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muta'alliqah bi'a'malil mukallaf, berkait dengan perbuatan mukallaf. Contoh sini ialah mengambil wuduk. Dalam ketika mengambil wuduk, kita mengetahui bahawa wajib berniat ketika mengambil wuduk. Itu adalah makna fiqh dari sudut istilah, yang mana dalil hukum wajib berniat ketika mengambil wuduk itu muktasabah min adillatiha tafsiliyah, diambil daripada dalil terperinci.
Masuk dalil terperinci di sini ialah kita kata dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Tak cukup. Itu bukan dalil terperinci. Dalil terperinci ialah teks ataupun dalil yang lebih khusus, dalil yang lebih detail mengenai satu-satu isu tu. Jadi contoh di sini, dalil terperinci di sini ialah hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berkait dengan niat, tergantung kepada niat. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama telah mengistinbat hukum iaitu wajib berniat ketika mengambil wuduk. Jadi kita mengetahui hukum berniat ketika mengambil wuduk yang diistinbat daripada hadis Nabi SAW yang bersifat tafsili itu adalah fiqh. Itu adalah fiqh. Itu yang disebutkan sebagai fiqh menurut istilah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maknanya fiqh ini kita bukan hanya mengetahui hukum solat itu wajib, bukan. Fiqh ini sebenarnya lebih jauh daripada itu, lebih susah daripada itu kalau nak ikutkan kepada makna fiqh yang sebenar. Iaitu kalau kita boleh perincikan di sini, fiqh itu secara mudah kita tak detailkan lagi, ada 3. Yang pertama, kita mengetahui hukum syarak, wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Kita mengetahui hukum syarak. Yang kedua, mana yang mengetahui hukum syarak terhadap satu-satu amalan. Sebagai contoh tadi, niat ketika berwuduk adalah wajib, ataupun wajib berniat ketika berwuduk. Itu mengetahui hukum syarak. Itu sebahagian daripada fiqh. Yang kedua, kita mengetahui bahawa hukum itu diistinbat daripada dalil tertentu, dalil yang khusus. Maknanya kita tahu hukum wajib berniat ketika mengambil wuduk ini diambil daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. 2. Maknanya kita mengetahui mana dalil yang khusus berkaitan dengan wajib, hukum wajib mengambil wuduk ketika hukum wajib berniat ketika mengambil wuduk. Yang kedua. Yang ketiga, fiqh ini tuan-tuan, lebih detailnya ialah kita juga seharusnya mengetahui bagaimana hukum wajib berniat ketika mengambil wuduk itu dikeluarkan daripada hadis tadi ataupun daripada dalil tadi, dalil tafsiliyah. Kita tahu istinbat, bagaimana istinbat itu berlaku, bagaimana hukum itu dikeluarkan daripada nas. Jadi secara mudahnya belajar ataupun mempelajari fiqh ini dari sudut istilah bermaksud kita mempelajari 3 perkara. Yang pertama, kita mempelajari hukum syarak. Yang kedua, kita mempelajari dalil yang menjadi sandaran kepada hukum syarak tersebut. Dan yang ketiga ialah kita mengetahui kaedah proses istinbat hukum daripada dalil. Maknanya dalil, proses istinbat dan hukum. Kita mengetahui hukum, kita mengetahui proses macam mana hukum itu dikeluarkan daripada dalil tafsili. Jadi belajar fiqh ni ialah kita belajar minimanya, secara mudahnya ialah kita belajar 3 perkara ini. Maknanya kalau kita belajar, kita mendengar, kita belajar di masjid sebagai contoh, ataupun di mana-mana kita belajar hukum syarak tu je, wajib, haram terhadap satu-satu amalan, hukum niat, hukum berniat ketika mengambil wuduk adalah wajib. Sebenarnya kita tidak mempelajari fiqh dengan pengertian yang sebenar dari sudut istilah. Kita belajar fiqh, tapi kita mempelajari paling minimalnya ialah kita mempelajari 1/3 daripada apa yang dimasukkan dengan fiqh dari sudut istilah. Boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah?
Kita sebutkan contoh yang lain, iaitu fiqh bermaksud mengetahui hukum syarak yang diistinbat daripada dalil. Contoh, niat pada waktu malam adalah syarat sah kepada puasa Ramadan. Niat pada waktu malam adalah syarat sah untuk puasa Ramadan. Kita tahu mana hukumnya ialah mengetahui hukum syarak. Hukum syarak di sini ialah kita mengetahui bahawa berniat pada waktu malam Ramadan itu, malam bulan Ramadan, menjadi syarat sah kepada puasa kita pada tengah hari besok. Contoh, ni malam bulan Ramadan, malam yang pertama bulan Ramadan, besok 1 Ramadan. Malam ni adalah malam pertama. Dan kita mengetahui bahawa berniat waktu malam untuk berpuasa besok hari adalah syarat sah puasa Ramadan. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari fiqh, maksudnya yang pertama kita tahu bahawa berniat waktu malam menjadi syarat sah kepada puasa pada siangnya, satu. Yang kedua, kita juga mengetahui bahawa hukum itu sandarannya ialah sabda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, "Wa man lam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Man lam yubayyit, sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam, siyam untuk berpuasa pada besoknya lah, qabla al-fajri, sebelum fajar. Sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam untuk berpuasa besok hari sebelum waktu fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya puasanya tidak sah. Jadi berdasarkan hadis ni, ulama mengistinbat bahawa berniat pada malam Ramadan, berniat pada waktu malam adalah syarat sah kepada puasa pada siangnya, pada besoknya. Dalilnya ialah hadis Nabi SAW tadi. Jadi kita fiqh ialah mengetahui hukum syarak dan mengetahui dalil kepada hukum syarak tersebut, dan mengetahui bagaimana proses istinbat, bagaimana proses mengeluarkan hukum daripada dalil dalil tertentulah yang menjadi sandaran kepada hukum. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya rasa memadai kalau kita sebut 2 contoh yang tadi supaya dapat gambaran kepada kita bahawa fiqh ialah, maksud fiqh dan sudut istilah ialah kita mengetahui hukum syarak yang bersifat amali, iaitu yang disebutkan dalam kitab Fiqh Manhaji, iaitu muta'alliqah bi af'alil mukallafin, hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, dan juga aqwalihim, dari sudut pertuturan mukallaf, amalan dan juga ucapan yang diistinbat daripada dalil tafsili. Itu yang pertama. Sekali lagi kita simpulkan bahawa definisi yang pertama menurut syarak, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syarak yang berkait dengan perbuatan mukallaf dan juga pertuturan mukallaf yang muktasabah, yang diambil, yang diistinbat daripada dalil-dalil tafsiriyah. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Fiqh Manhaji ala mazhab Syafi'i, makna yang kedua kepada fiqh ialah menurut istilah ialah al-ahkamus syar'iyyah nafsuha, hukum syarak itu sendiri. Hukum syarak itu sendiri. Maknanya kalau sebut fiqh, apa maksud fiqh menurut istilah? Fiqh menurut istilah ialah mempelajari hukum-hukum syarak. Mempelajari hukum-hukum syarak bermaksud kita mempelajari hukum wajib, sunat dan sebagainya, yang hukum syarak tu lah. Jadi sebagai contoh, dalam bahasa Arab dia kata, kamu belajar apa? Dia kata jawapannya, dia kata darastu al-fiqha, aku mempelajari fiqh. Jadi maksud fiqh di sini ialah mengetahui ataupun mempelajari hukum-hukum syarak
al-mawjudah fi kutubil fiqh, yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Jadi contoh belajar apa tu? Kita belajar fiqh. Maksudnya belajar kitab. Contoh, ni kitab apa? Kitab fiqh. Apa maksud kitab fiqh? Kitab fiqh ialah kitab yang terkandung di dalam kitab itu hukum-hukum syarak, perbahasan berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Daripada babul taharah sampailah babul itqi, bab bersuci, sampailah kepada bab pembebasan hamba. Kalau mengikut perbahasan asal dalam ilmu fiqh lah. Jadi fiqh ialah hukum syarak yang ada, yang hukum syarak itu sendiri. Hukum taharah, hukum berniat dalam taharah, hukum mengangkat hadas, hukum membersihkan najis. Jadi kalau sebagai contoh, kita kata kamu belajar apa? Dia kata saya belajar fiqh. Fiqh itu adalah hukum syarak. Maksud belajar fiqh di situ ialah sebenarnya mempelajari hukum-hukum syarak, hukum-hukum fiqh, hukum-hukum syarak yang terdapat dalam kitab fiqh. Okey, dalam kitab fiqh. Dan hukum syarak itu diambil daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara mudahnya, fiqh menurut istilahnya ada dua kalau merujuk kepada kitab fiqh manhaji. Yang pertama, fiqh ialah hukum-hukum syarak itu sendiri. Pandangan yang kedua, hukum syarak itu sendiri adalah fiqh. Maksudnya perbahasan berkaitan dengan hukum taharah, hukum solat, hukum zakat, hukum puasa, itu adalah fiqh. Yang kedua ialah, kalau sebut fiqh ialah mengetahui hukum syarak itu, mengetahui tentang hukum syarak, bagaimana ia diistinbat dan mana dalil sandaran kepada hukum tersebut. Itu makna fiqh menurut istilah. Banyak lagi perbahasan ulama yang lain berkaitan dengan maksud fiqh. Antaranya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mendefinisikan fiqh dengan maksud ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, mengetahui tanggungjawab dan juga hak terhadap diri. Mengetahui tanggungjawab dan juga hak, ataupun mengetahui hak dan juga tanggungjawab terhadap diri, itu dianggap sebagai fiqh. Kita mengetahui apakah tanggungjawab kita, dan kita mengetahui, kita mempelajari ilmu berkaitan dengan tanggungjawab dan juga berkaitan dengan hak, itu adalah fiqh. Kalau menurut, sebagai contoh definisi lain, kalau menurut Al-Kasani, dia menyebutkan bahawa fiqh ialah ilmul halal wal haram wa ilmu syara'i wal ahkam. Fiqh ialah ilmu halal dan juga ilmu haram. Ilmu berkaitan dengan hukum halal, hukum haram. Ilmu berkaitan dengan syariat, dan ilmu berkaitan dengan hukum hakam. Itu adalah fiqh kalau mengikut Al-Kasani lah. Al-Kasani ni ulama daripada mazhab Hanafi, penulis yang terkenal kitab yang bernama Bada'i' As-Sana'i'. Saya rasa itu je makna kita boleh kongsikan secara ringkas makna fiqh menurut istilah syarak. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahawa dari sudut istilah fiqh ada dua maksud. Yang pertama, fiqh ialah hukum syarak itu sendiri, hukum berkaitan dengan taharah, hukum berkaitan dengan solat, satu. Yang kedua, fiqh juga merujuk kepada pengetahuan terhadap hukum syarak, ilmu kita terhadap hukum syarak itu sendiri, yang mana hukum syarak diambil daripada dalil daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya juga nak, mungkin saya sebutkan bahawa saya nak kaitkan dengan maksud ilmu yang dilontarkan, yang diutarakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili,
iaitu ilmu bermaksud malakah, satu kemahiran yang diperolehi hasil mempelajari satu-satu disiplin ilmu. Jadi mungkin kita boleh definisikan fiqh itu kepada sesuai dengan definisi yang ketiga tadi, iaitu satu kemahiran. Fiqh ialah satu kemahiran yang diperolehi oleh orang yang mempelajari ilmu fiqh, hasil daripada mumarasah, hasil daripada latihan, hasil daripada ketekunan dia, hasil daripada kesungguhan dia mempelajari ilmu fiqh. Last sekali dia mendapat satu malakah, satu kemahiran dalam bidang fiqh yang dipelajari. Itu juga adalah fiqh. Fiqh, satu kemahiran yang diperolehi hasil daripada mempelajari disiplin ataupun permasalahan yang dalam satu-satu bidang tu lah. Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa halaman 18 kalau kita merujuk kepada kitab beliau Al-Mustasfa. Kitab Mustasfa ni kitab usul fiqh yang beliau tulis. Imam Ghazali telah menghasilkan 3 kitab usul fiqh. Satu, dia tulis dia karang kitab usul fiqh yang terlalu detail. Kemudian dia ringkaskan, dan kitab itu saya mudahkan cerita, kitab itu terlalu ringkas dalam bentuk matan, sukar difahami. Maka diminta supaya Syekh Syekh ataupun Imam Ghazali menghuraikan matan tersebut. Maka beliau rahimahullah telah menulis kitab yang ketiga dalam usul fiqh yang lebih detail berbanding dengan kitab yang ringkas tadi, dan beliau namakan kitab Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali yang kita kenal sebagai ulama tasawuf tu, sebenarnya beliau ini juga sebenarnya ulama fiqh dalam bermazhab Syafi'i, seorang ulama yang cukup hebat. Imam Ghazali dia memberi gambaran bagaimana proses mengistinbat hukum itu berlaku. Dia mengumpamakan proses istinbat itu dengan proses memetik buah. Tuan-tuan yang dimahami, dia kata, jadi dalam kita mengistinbat hukum syarak ni, kita ada hukum, kita ada dalil, kita ada kaedah usul untuk istinbat hukum, dan kita ada mujtahid. Mujtahid ini adalah individu yang akan mengistinbat hukum. Mujtahid ataupun faqih adalah individu yang layak, yang mempunyai kelayakan untuk mengistinbat hukum syarak. Jadi individu ini dia akan istinbat hukum syarak daripada dalil. Kita ada dalil, okey, individu ataupun mujtahid dia akan istinbat hukum syarak, dan dia mengetahui kaedah usul. Kaedah usul ialah kaedah untuk istinbat hukum, dan dia mengetahui dalil. Jadi gambarannya ialah Imam Ghazali mengumpamakan hukum itu sebagai seumpama buah. Buah yang berada di atas pokok yang akan dipetik oleh pemetik buah lah, oleh petani. Petani sekarang ni dia nak kutik buah, dia nak kait buah yang berada atas pokok tu, mesti menggunakan kaedah, mesti menggunakan cara. Ada satu cara ataupun kita kata mungkin dia akan guna galah. Jadi pemetik itu seumpama seorang mujtahid. Itu Imam Ghazali mengumpamakan. Pemetik buah dia mengumpamakan, ataupun mujtahid itu seumpama pemetik buah. Mujtahid dengan pemetik buah nak mengutik buah supaya jatuh daripada pokok tu. Jadi buah itu kalau menisbah kepada mujtahid ialah hukum. Okey, mujtahid ingin mengutik hukum daripada pokok. Pokok ini nisbah kepada mujtahid ialah dalil. Jadi kita ada pokok yang kita namakan dalil. Pokok ini adalah dalil. Atas pokok ini ada hukum hakam, yang mana
hukum akam inilah yang kita sebutkan sebagai buah-buah. Kemudian kita ada mujtahid, individu yang mempunyai kelayakan untuk istinbat hukum, dan kita ada kaedah ataupun kita ada cara untuk istinbat hukum. Sebagai contoh mudah, kita kena ada galah untuk memetik, untuk kait buah tu. Jadi kaedah ataupun galah itu ialah kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh. Dan sebenarnya gambaran proses mengistinbat hukum oleh Imam Ghazali ini menggambarkan kepada kita itulah fiqh, itulah proses istinbat hukum, dan itulah juga ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh. Sebab tu dalam perbahasan ilmu usul fiqh yang kalau kita belajar dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, perbahasan berkaitan dengan hukum. Yang kedua, perbahasan berkaitan dengan adillah, dalil. Yang ketiga, perbahasan berkaitan dengan kaedah ataupun qawaid usul fiqh, kaedah usul fiqh. Dan yang ketiga ialah perbahasan berkaitan dengan mujtahid dan muqallid. Jadi proses yang digambar istinbat hukum yang digambarkan oleh Imam Ghazali adalah menyeluruh, dan proses itu dia sebenarnya menggambarkan disiplin usul fiqh, dan itulah sebenarnya proses dalam bidang fiqh, dan itulah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ialah ilmu kita mengetahui hukum syarak dan kita menggunakan kaedah usul fiqh untuk mengistinbat hukum itu daripada dalil. Dan kita yang saya masukkan di sini lah seorang mujtahid ataupun seorang faqih yang memiliki malakah, yang memiliki kelayakan, yang memiliki keahlian, yang memiliki kemahiran, yang mampu untuk mengistinbat hukum daripada dalil. Lepas tu untuk menjadi mujtahid, ulama meletakkan beberapa syarat. Cukup banyak, cukup ketat syaratnya tu supaya nantinya hukum yang kita istinbat, yang diistinbat oleh mujtahid adalah hukum ataupun buah yang betul-betul yang masak, yang manis, yang sesuai. Jadi kita bimbang nanti kalau orang yang memetik buah itu tidak memenuhi syarat, syarat tidak cukup, maka dia akan memetik buah yang tidak sesuai. Mungkin dipetik buah yang belum masak, buah yang belum ranum, buah yang muda dan sebagainya yang tidak sesuai dipetik. Kalau mengikutkan ilmu buah tu sepatutnya dipetik masa dia masak, tapi disebabkan mujtahid itu ataupun pemetik buah itu tidak memiliki syarat-syarat yang betul ataupun dia tidak ahli dalam bidang dia, maka dia akan memetik buah daripada pokok dengan cara yang tidak betul. Mungkin dia akan menggunakan kaedah yang salah, galah yang tidak betul. Kaedah sepatutnya boleh kait je, tapi dia pergi tebang ke pokok tu ataupun dia pergi panjat ke, benda tu tak perlu panjat. Dia perlu untuk petik buah tu perlu kait je. Jadi itulah gambaran proses istinbat hukum yang dibuat oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Hukum diibaratkan sebagai buah, dalil diibaratkan dengan pokok, kaedah usul fiqh diibaratkan dengan cara ataupun galah untuk mengait buah tadi, kemudian pemetik buah diibaratkan dengan mujtahid ataupun fiqh. Jadi 4 elemen ni adalah itu yang kita sebutkan sebagai mempelajari fiqh. 4 elemen ni kena ada supaya proses istinbat hukum itu boleh berlaku dengan tepat. Mudah-mudahan perkongsian kita yang ringkas pada kali ini akan memberikan manfaat. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu yang berguna kepada kita semua. Segala kelemahan saya minta ampun dan maaf jika berlaku kesalahan, kekurangan daripada pihak saya. Kalau benda ni baik, mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita tangguh dulu majlis ilmu kita pada kali ini.
dan kita akan sambung dalam siri yang seterusnya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.